Baik, Tan Sri, pendekatan politik Tan Sri ini dikatakan bersifat resis dan perkauman dan juga agama sentrik. Mungkin boleh komen Tan Sri mengenai ini. Semalam pun ada seimbas lalu disebut dan cuba digambarkan kita ini terlalu sentrik kaum, terlalu sentrik agama. Saya fikir ini satu kenyataan yang sangat berbahaya. Sehingga kan sekarang ini, kalau orang Melayu bercakap tentang Melayu, itu resis. Sedangkan berapa lama dah orang lain bercakap tentang bangsa mereka, tentang hak mereka. Tak ada negara dalam dunia ini, kalau kita pergi, kita tengok penuh tulisan Cina. Ya? You pergi ke England ke, pergi ke mana-mana, pergi ke Indonesia tak. Tapi di Malaysia, orang Cina dah lama minta supaya mereka dapat mengekalkan kaligrafi Cina dalam papan-papan elan dan sebagainya, dan dibenarkan. Begitu juga penggunaan nama, asal nama Cina di Indonesia tak dibenarkan dan sebagainya. Jadi sudah lama kaum-kaum lain menuntut hak kaum mereka. Tak pula dikatakan resis. Tapi bila orang Melayu nak bercakap tentang hak orang Melayu, tiba-tiba dikatakan resis. Baik, ini satu jarum yang sangat berbahaya. Ya? Serupa juga, orang lain semua bercakap hak bagi agama-agama mereka. Bila orang Islam bercakap tentang agama orang Islam, kita kata ini religious centric. Ini Taliban. Ini semua jarum-jarum yang sangat berbahaya untuk menanam kebencian kepada gerakan orang Melayu dan gerakan orang Islam. Jangan tak perlu sentimen. Baik. Sekarang kita lihat apa sebenarnya makna resis. Ni banyak orang sebut resis, cakap kaum saja resis. Apa makna sebenar resis? Dalam konteks Islam, resis perkauman dalam bahasa Arab asabiyah. Apa dia resis? Adakah sayang ataupun menjaga, membela kepentingan kaum sendiri itu resis? Banyak digambarkan dalam kitab-kitab. Hatta zaman Rasulullah pun sahabat sendiri tak berapa jelas. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, adakah asabiyah? Aku sayang pada kaumku sendiri, bangsaku sendiri. Nabi menjawab, tidak. Kecuali kamu sayang pada kaum untuk menzalimi kaum yang lain. Tapi Nabi membuat penegasan. Bukan daripada golongan aku orang yang berjuang atas dasar asabiyah. Orang yang mati kerana asabiyah. Maknanya, dalam Islam tidak ada rasism. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan pada golongan aku yang menyeru ke arah asabiyah. Laisa minna man qatala ala asabiyah. Jelas dalam hadis. Ya. Jadi, apa dia rasis ni? Resis ini kalau kita bangkit semangat kaum dan bangsa untuk menzalimi orang lain. Keyword di situnya menzalimi orang lain. Tapi kalau kita bercakap tentang hak bangsa kita, apalagi hak yang ada secara legitimate dalam undang-undang, dalam perlembagaan, dalam social contract, itu bukan resis. Itu mempertahankan hak yang sah. Jadi yang kita orang Melayu ni nak bercakap tentang kepentingan Melayu ni, tak ada satu pun yang tak ada dalam perlembagaan. Baik nak menyatu padukan. Sebab Islamlah agama yang paling tidak resis. Ya? Kalau kita tengok seluruh dunia, di mana kalau Islam mentadbir, Islam memerintah, semua agama lain, bangsa lain akan aman di bawahnya. Kelantan 2-30 tahun pemerintahan PAS. Ya? The Lying Buddha, the longest Lying Buddha, bukan berada di Thailand, bukan berada di Perak, bukan berada di Perak. Dia berada di Kelantan dah berpuluh tahun. The Sitting Buddha, the Standing Buddha. Wahal orang agama Buddha di Kelantan tu tak sampai 1%. Why? Kerana Kelantan itu ditarbik oleh pemimpin-pemimpin Islam yang faham bahawasanya Islam tidak pula menyekat agama lain dan tidak pula bersikap resis. Jadi, bila sekarang ini kita bercakap tentang penyatuan orang Melayu, tentang penyatuan orang Islam, menjaga hak kepentingan Melayu, kita jangan goyang. Kita bukan bertindak resis. Apalagi kalau kita tegak berpegang pada pegangan Islam, kita dah tahu dalam Al-Quran telah menyuruh, aku menjadikan manusia itu seorang lelaki, seorang wanita, Adam dan Hawa, kemudiannya bersuku-suku, berkaum-kaum, sebagai tanda kebesaran.
Dalam khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menunaikan Haji Al-Wida', apa kandungan khutbah itu kata? Nabi bersabda dalam khutbahnya, tidak ada lebihnya orang Arab terhadap Ajam, yakni kaum bukan Arab. Dan tidak ada lebih istimewanya orang Ajam terhadap orang Arab. Artinya, tidak ada perbezaan dalam soal kaum, melainkan soal takwanya. Jadi jelas, prinsip dalam Islam tak ada racism. Tapi untuk menjaga kepentingan kaum, mencintai kaum, itu sebahagian pada iman. Hubbul watan minal iman. Tak salah kasih pada Malaysia, tak salah kasih pada negara, tak salah kasih pada bangsa. Sebab kita ni bangsa yang dijadikan. Sebab tu kalau Tuhan dah jadikan kita lelaki dan perempuan, jangan pula orang tafsirkan Tuhan menjadikan manusia berbagai-bagai jantina. Saya dengar ada pemimpin cakap macam tu. Tak ada berbagai-bagai jantina. Sama ada you lelaki atau perempuan. Tengah-tengah tak ada. Ya, tak ada separuh lelaki, separuh perempuan, lelaki kahwin lelaki. Tak ada dalam Islam. Tuhan jadikan kamu lelaki dan perempuan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jelas. Dan Tuhan tak suruh berperang kerana suku, kerana bangsa. Kena saling hormati, saling mengenali. Kerana itu tanda kebesaran Allah. Jadi kalau faham prinsip ini, orang Melayu, orang Islam teruslah berjuang menjaga kepentingan bangsa, kepentingan agama sebagai satu tanggungjawab. Tapi dengan garis panduan yang jelas. Bukan untuk melakukan kezaliman pada orang lain. Malah kalau Islam dan orang Melayu itu padu, solid, kaum lain akan jadi lebih terjamin. Kenapa berlaku peristiwa 13 Mei dulu? Apabila orang Islam, orang Melayu berpecah dan rasa terancam. Akhirnya, kestabilan negara tidak wujud. Jadi saya nak menegaskan, percubaan untuk menuduh usaha menyatupadukan orang Melayu sebagai tindakan resis, itu saya sangkal sekeras-kerasnya kerana tidak jadi resis, kerana penyatuan ini bukan untuk menganiayai orang lain. Sebaliknya, kestabilan dan perpaduan politik orang Melayu dan orang Islam akan lebih menjamin hak-hak yang ada dalam perlembagaan untuk kaum-kaum yang lain.